Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg meluahkan rasa sedihnya apabila terdapat pemimpin-pemimpin yang menggunakan isu kaum dan agama semata-mata untuk meraih sokongan politik. Katanya tindakan seperti itu bukan sahaja boleh memecah belahkan masyarakat majmuk, malah tidak baik untuk negara ketika dunia bergelut dengan pelbagai masalah khususnya pandemik COVID-19, peperangan dan perubahan iklim global. Saya berasa agak sedih kerana kebelakang ini negara tidak begitu berupaya untuk memfokuskan tenaganya untuk kemajuan keseluruhannya. Terdapat pemimpin-pemimpin yang kelihatan agak terdesak untuk menggunakan isu kaum dan agama yang boleh memecah belahkan masyarakat majmuk semata-mata untuk meraih sokongan politik. Sudah pastinya ini tidaklah baik untuk negara kita. Ketika dunia bergelut dengan pelbagai masalah, khususnya pandemik COVID-19, peperangan dan perubahan iklim global. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Sambutan Perayaan Hari Kebangsaan ke-66 peringkat Sarawak 2023 di muka hari ini yang turut diserikan dengan kehadiran pemangku yang di-Pertuan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar. Abang Johari turut mengingatkan bahawa pertelingkahan dan kelalaian pemimpin akan membawa kehancuran kepada negara. Namun, janganlah kita leka dan terus bercakaran sesama sendiri. Kerana itu cenderung membawa kepada perpecahan dari segi perbezaan agama dan bangsa atau keturunan atau dari segi wilayah. Jika kita saling mengensyaki antara satu sama lain dan asyik berbentes, kata orang Sarawak, maka tenaga kita akan menjadi satu tenaga yang kita tidak gunakan dengan sebaiknya. Dan seharusnya pemikiran kita ditumpukan untuk menindakkan dan mengalahkan pihak lawan. Justru beliau menegaskan bagi Sarawak, kestabilan politik dan keutuhan kerajaan di bawah pentadbiran Gabungan Parti Sarawak GPS telah memberi ruang kepada negeri ini untuk melakar hala tuju yang jelas dari segi pembangunan ekonomi khususnya melalui strategi pembangunan pasca COVID 2030. Katanya sejak 2017, Kerajaan Sarawak telah melaburkan banyak dana dari segi pembangunan digital, infrastruktur di bandar dan luar bandar dan beberapa lagi pembangunan lain yang dilakukan di negeri ini. Semuanya ini bertujuan untuk membolehkan ekonomi Sarawak ini berkembang dengan lebih pantas ke tahap yang tinggi supaya hasil Sarawak ini bertambah dan rakyat boleh mendapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Pada masa yang sama, Abang Johari berkata usaha berterusan juga dilakukan untuk menarik pelaburan dari luar negara dalam sektor industri yang berasaskan tenaga secara intensif dan penghiliran industri minyak dan gas seperti di Samalaju dan Tanjung Kidurong Bintulu. Sementara itu, berhubung Hari Kebangsaan, Abang Johari menekankan bahawa kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 adalah sama penting dengan kemerdekaan Sarawak pada 22 Julai 1963 kerana ia telah mencetuskan idea dan usaha untuk menggabungkan Tanah Melayu dengan Sarawak dan Sabah termasuk Singapura untuk menubuhkan sebuah negara baru pada 16 September 1963 yang dinamakan Malaysia. Beliau menambah pertumbuhan ekonomi negara berada secara purata pada sekitar 50.4% sejak 2010 mengikut laporan Bank Dunia dan dijangka mencapai transisi daripada sebuah ekonomi pendapatan pertengahan tinggi atas kepada sebuah ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2024. Ikut kami, saya baca e-Akhbar, News Sarawak Tribune dan Suara Sarawak di telefon pintar. Register free app STSS e-Paper now.